Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu Parti Bersatu yang mana saya baca di media berkenaan dengan isu Datuk Zuraida mungkin dipertimbangkan untuk dipecat. Pada pandangan saya baguslah kerana kamu orang ni semua parti pengkhianat yang mana kamu orang menggunakan politik dan parti politik kamu orang untuk kamu nak membuat kekayaan pribadi dan bukan untuk kepentingan rakyat Malaysia. Apa yang saya lihat dan keseluruhannya apabila Datuk Zuraida berada dalam PKR, menggunakan platform PKR untuk menaikkan nama beliau dan akhirnya di saat PH tengah memerintah, mereka menarik sokongan dan akhirnya berada dalam kerajaan yang ada hari ini adalah satu pengkhianatan besar kepada pengundi-pengundi ataupun kepada mereka-mereka yang menyokong PH, kepada mereka yang ada di kawasan beliau bertanding. Ini adalah satu yang pada saya pengkhianatan besar dalam politik dan parti. Jadi apa yang berlaku kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh CEO Majlis Getah Malaysia yang mana saya rasa ini adalah orang Zuraida kerana di sini ada penafian mengatakan bahawa saya rasa saya dilantik kerana saya ahli bersatu. CEO Jawatan Pentadbiran bukan lantikan politik. Ya, memang betul. Kamu CEO bukan lantikan politik. Tetapi masalahnya sekarang ini kamu duduk di bawah Kementerian Zuraida. Dan apa yang berlaku ini kita sudah tahu. Yang mana apabila Zuraida keluar daripada PKR, yang mana kita tahu sebelum-sebelum ini, apabila dalam PKR pun penggerak komuniti ini sudah pun mereka rancang dan telah mereka bina. Dan akhirnya apabila mereka masuk bersatu dan kenapa Parti Bangsa Malaysia ini mereka masukkan anggota penggerak yang berapa puluh ribu itu ke dalam itu. Yang mana ini adalah satu daripada rancangan untuk mereka apabila contohnya yang kita lihat ini apabila huru-hara Datuk Zuraida ini dipecat, maka beliau ada platform parti politik yang akan beliau naungi. Jadi ini adalah yang kita lihat apabila cuba disanggah dan cuba CEO Majlis Getah Malaysia ini mengatakan bahawa beliau rasa bukan lantikan politik, maka kita lihat seandainya satu hari nanti kalau betul beliau ini bukan lantikan politik dan berada di bawah Datuk Zuraida, sekiranya PH suatu masa nanti mendapat mandat, kita lihat ke mana ke arah beliau ini sebagai seorang CEO. Kerana sekarang ini sebagai seorang CEO beliau pada pandangan saya tidak moleklah kalau membuka parti ataupun bersama dengan parti. Jadi ini adalah yang kita lihat hari ini. Tetapi dalam politik Malaysia ini mereka-mereka yang memegang jawatan tinggi dalam kerajaan boleh sewenang-wenangnya berada dalam kancah politik dan juga kita lihat apa yang berlaku dengan SPRM kita yang mana sewenang-wenangnya boleh menggunakan nama untuk adik beliau yang mana kita lihat boleh pula membeli saham-saham yang ada dalam negara kita ini. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Penjawat awam sewenang-wenangnya. Ini yang perlu kita reformkan. Sistem kita ini perlu kita reformkan supaya penjawat awam, ahli-ahli politik tidak menjalankan perniagaan seperti ini yang mana mereka proksitkan nama orang lain. Ini juga yang dibuat oleh Zuraida. Yang mana ini sebenarnya proksit saja, mengatakan bahawa tidak ada kena-mengena dengan parti yang ditubuhkan yang baru, tetapi sebenarnya ini adalah dia punya ataupun beliaulah penggeraknya ataupun beliaulah yang mensponsorkan parti ini. Menubuhkan satu parti itu bukan tidak menggunakan duit. Jika senang-senang menubuhkan parti, saya pun boleh tubuhkan parti. Dan saya boleh buka parti saya sebagai parti lokal di negeri Sarawak. Tetapi ini memerlukan dana. Jadi untuk seorang CEO, untuk beliau nak berkata bahawa semudah itu, pada pandangan saya ini satu pembohongan. Jadi ini adalah dibelakangkannya sebagai parti politik yang mana diuruskan sebenarnya oleh beliau, tetapi sebenarnya yang di belakang-belakang ini mungkin Azmin dan juga Zuraida. Yang mana kita tahu kalau Datuk Seri Azmin Ali memang aktif lah di sini, tetapi Datuk Zuraida ini yang mengatakan menyangkal bahawa beliau bersama dengan parti baru ini, iaitu Parti Bangsa Malaysia ni, dan yang mana CEO Getah Malaysia pun menyangkal perkara ini,
Suatu hari nanti kalau betul bersatu pecat, kita akan yakin bahwa Zuraida masuk ke sini. Jika betul, buktikan kepada rakyat Malaysia bahwa kamu tidak menipu. Nah, jadi CEO Getah Malaysia ini juga pada saya sebagai rakyat lihat berbelit kata dan penipu. Kalau Zuraida tidak masuk dalam parti politik ini dan tubuh parti baru, baru saya percaya. Kenapa kamu masukkan semua anggota penggerak komuniti ke dalam situ? Dan penggerak komuniti ini bertujuannya untuk apa? Tidak menguntungkan kepada rakyat Malaysia, tetapi mendapat dana politik daripada kerajaan. Penggerak komuniti ini adalah tempat menghabiskan duit rakyat. Jadi ini yang berlaku hari ini. Jadi orang-orang politik Malaysia ini seperti Zuraida, seperti Azmin Ali, seperti mereka-mereka yang ada nih, yang CEO nih, ini adalah mereka-mereka yang perhabiskan beras duit rakyat sebenarnya. Rakyat Malaysia yang lain, apalagi Sabah Sarawak, nak makan pun susah. Kamu di pusat, sesuka hati sewenang-wenangnya, mendapat penuntukan, mengaut keuntungan daripada hasil sumber, yang mana rakyat setengah mati membayar cukai, rakyat setengah mati nak dapat gaji 1,000-2,000, kamu orang berjoli dengan duit, dengan berbagai-bagai parti, dengan berbagai-bagai agensi yang korang tubuhkan, NGO yang korang tubuhkan, untuk kamu orang nak simpan dana politik yang mana duit ini duit rakyat yang kamu orang curi. Ini yang patut kita, rakyat Malaysia ini, patut pemimpin negara kita ini, yang mana yang berjiwa muda, yang mana anak muda, kita perlu reformkan supaya perkara ini tidak akan berlaku di waktu akan datang. Kita tahu tak berapa banyak duit negara kita ini dihabiskan oleh orang politik untuk mereka menggerakkan politik mereka supaya dengan harapan mereka mendapat kepercayaan dengan rakyat, yaitu apabila kita lihat pilihan-pilihan raya, PRN, PRU ini menggunakan dana politik yang begitu besar daripada pihak kerajaan. Mereka gula-gula ke rakyat dengan perkara-perkara yang rakyat tidak faham. Jadi ini yang berlaku di dalam negara kita hari ini, yang mana saya punya pandangan, satu saat nanti mereka-mereka ini akan jatuh juga. Dan saya harap di waktu itu pihak berkuasa tegas dalam isu ini. Dan kita perlu reformkan kita punya pihak penguasa kita ini, supaya mereka-mereka yang menjalankan kerja ini, mereka-mereka yang terlibat dengan terlalu besarnya rasuah dalam negara kita ini, penyelewengan dalam negara kita ini, berhenti dan dihentikan dengan serta-merta. Dan kita boleh menggunakan duit-duit ini untuk membantu rakyat. Saya sebagai rakyat lihat seperti ini, kekecewaan saya memuncak karena apa? Mereka seolah-olah melihatkan jawatan kerajaan, mereka dalam kerajaan sebagai ahli politik ini, seolah-olah apabila mendapat mandat daripada rakyat, mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak memikirkan hak rakyat. Rakyat paham jika pemimpin itu menggunakan kepentingan mereka sebagai ahli politik untuk kepentingan pribadi itu, tetapi tidaklah. Boleh kita lihat hari ini 80% keseluruhannya adalah untuk kepentingan pribadi. Jadi ini yang kita rakyat lihat. Apa yang berlaku di pusat, apa yang berlaku di pentadbiran negeri Sabah dan Sarawak, sama sebenarnya. Jadi perkara ini perlu kita reform dan perlu kita ubah supaya benda ini akan datang. Yang rosak kita, mereka ini tidak lama lagi, mereka-mereka ini akan tua. Dan mungkin tak ada dalam dunia ini lagi. Jadi kita yang muda ini, kalau kita masih bersekongkol, saya lihat anak-anak bumi putra yang terlibatkan diri dalam politik ini, apabila diberi jawatan, diberi kemawahan, maka mereka menyokong perkara yang seperti ini. Ini yang saya lihat hari ini. Saya nak anak muda ataupun mereka-mereka yang rasa ingin perubahan, perlu kita ubah benda ni. So ini penjelasan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi untuk YB Datuk Zuraida ni, tak payahlah kamu nak menyangkal, dan begitu juga dengan CEO Lembaga Getah Malaysia. Memang parti ini untuk kamu orang semua. Tetapi memang atas papernya memang tidak ada nama Zuraida. Tetapi siapa yang menggerakkannya?
Saya sebagai rakyat boleh lihat, jika betul bersatu pecat Zuraida, jangan masuk parti itu. Parti Bangsa Malaysia itu Zuraida jangan masuk. Tubuhkan parti sendiri dan jangan bersama dengan mereka. Baru saya percaya dengan cerita yang disangkal oleh CEO Getah Malaysia, begitu juga dengan Zuraida. So ini penjelasan saya berkaitan dengan isu ini. Jangan suka membohong rakyat dengan politik yang mana hari ini rakyat tidak bodoh lagi. So sekian, terima kasih, thank you.